Saya ada pengalaman lah ya. Ketika saya berumur 15-16 tahun, sekolah Arab Keluang, rakan saya sekelas itu dia sudah umur dah lebih tua. Dia umur 20-an. Jadi satu hari dia bercakap dengan saya, dia nak pergi jumpa orang yang teralim di Johor. Siapa dia? Qadi besar Johor, Qadi Muhammad Shah. Kalau orang Johor, orang tua kenal ya. Sebut saja Qadi Muhammad Shah ni, mereka anggap wali Allah ya. Kerana Qadi Muhammad Shah ni dia tidak belajar di Timur Tengah ya. Dia belajar di pondok-pondok di Indonesia. Dia memang orang sana. Lalu dia datang ke Johor, Sultan angkat dia sebagai Qadi ya. Dialah salah satu Qadi yang berani ya. Berani pasal apa? Dia pernah ikut cerita orang tua, dialah satu-satunya Qadi Johor Bahru yang pernah menyaman Sultan Ibrahim kerana tak pergi sembahyang Jumaat. Dia berani ya. Cerita tu memang terkenal, cerita mulut ke mulut orang tua. Saya kecil-kecil masih remaja pun saya dengar Qadi Mak Shah ni berani saman Sultan kerana tak pergi sembahyang Jumaat. Lepas itu dia takut kena buang kerja. Tapi rupanya Sultan baik hati ya. Dinaikkan pangkat daripada Qadi biasa jadi Qadi besar Johor sampai dia meninggal. Jadi Qadi Mak Shah ni kawan saya yang lebih tua dari saya 3-4 tahun. Dia cakap dengan saya, Zaid, aku nak pergi ke rumah Qadi Mak Shah. Untuk apa? Nak belajar amalan, nak minta satu-satu amalan jadilah. Okeylah kata saya. Bila dia balik, dia tidur 2 hari. Dia duduk di rumah Qadi besar ni 2 hari 2 malam. Kadang dia ajak ke pejabat. Sesudah 2 hari 2 malam ni, Qadi besar Johor ni ajar apa tuan-tuan? Selawat Nabi. Apa selawatnya? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja. Jadi bila dah balik ke asrama, dia bercerita dengan saya, aku kecewa lah saya. Kenapa kecewa? Aku minta amalan dibagi hanya selawat. Kata saya, baguslah tu. Selawat aku dah tahu dah, kita dah tahu buat apa. Saya kata, kalau kau tak mau amal, aku amal. Sejak itu tuan-tuan, saya beramal lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tak berkira ya. Asal ada masa ingat saya baca saya. Banyak kelebihan yang saya terima. Antara kelebihannya pada saya belajar tak ada masalah. Saya belajar di sekolah Arab Keluang itu 3 tahun. Sepatutnya 4-5 tahun dapat sijil. Sijil apa? Kalau dapat sijil ibtidaiyah. Sijil sekolah rendah Arab 5 tahun. Tapi bila saya habis darjah 3, entah macam mana, saya mohon masuk Kuliah Islam Melayu. Syarat masuk Kuliah Islam Melayu itu ialah mesti ada sanawi 4. Artinya belajar sekolah Arab rendah 5 tahun, sekolah Arab menengah 4 tahun, 8 atau 9 tahun baru dapat masuk. Tapi entah bagaimana tuan-tuan, bila saya tak ada sijil, diterima juga untuk masuk Kuliah Islam, tapi syarat mesti menjalani satu peperiksaan khas. Jadi saya masuklah peperiksaan khas. Yang memohon untuk masuk peperiksaan khas ni ada 40 orang dari seluruh Malaysia. Entah macam mana tuan-tuan, saya boleh lulus dengan darjah 3 itu. Ilmu sekolah Arab darjah 3, soalan-soalan itu tentu berat. Entah bagaimana Allah tolong. Saya fikir antara lain ialah keberkatan saya banyak selawat Nabi tak putus-putus. Boleh lulus Bila lulus saya masuklah, duduklah di tahun 1 Kuliah Islam. Syarahan semua dalam bahasa Arab. Macam kalau kita masuk di Azhar University, pensyarah itu semua cakap Arab, tak ada cakap Melayu. Saya baru belajar 3 tahun, nahu pun kalang kabut. Jadi bila saya belajar selama lebih kurang 4-5 bulan, saya rasa saya nak lari dari Kuliah Islam untuk belajar balik di sekolah rendah untuk dapatkan sijil menengah sanawi. Saya bercerita dengan seorang kawan saya, dia marah pada saya, tak usahlah gitu, belum tentu. Awak cubalah periksa tahun 1 ni. Kalau tak lulus, bolehlah awak buat anjing tu. Mana tahu awak lulus. Ya juga. Akhirnya saya pun yakin belajar. Faham tak? Faham saya belajar juga. Tapi rajinlah sebab kita bodoh. Sambil itu saya baca selawat Nabi. Memerajakan tuan-tuan, peperiksaan tahun 1 itu, selama 4 orang pelajar, saya dapat nombor 2. Nombor 2 tuan-tuan. Bukan 2 corot, 2 dapat nombor 2. Sebab itulah saya pun yakin
akhirnya saya dapat menamatkan pelajaran saya di Kuliah Islam itu selama 5 tahun, dapat sijil tertinggi Kuliah Islam. Sijil tertinggi Kuliah Islam ni menyamai dengan sijil BA Azhar University. Jadi mudah tuan-tuan. Kerja saya belajar tu mudah, tak ada masalah. Tapi akhirnya itulah pelajar-pelajar lain menganggap saya ni cerdik. Sedangkan saya bukanlah murid yang cerdik. Saya rasa kerana kelebihan selawat. Tuan-tuan dan pemohon sekalian, dalam pelajaran ini saya sangat mudah. Bila saya dah keluar Kuliah Islam, saya mengajar Sekolah Menengah Inggeris Yasin. Ketika itu saya nak pergilah ke Azhar University. Saya ingat tahun 67. Saya siap-siap nak pergi. Tapi pada tahun itu tiba-tiba berlaku perang di terusan Swiss antara Mesir dengan Israel. Kerana peperangan itu hasrat saya nak pergi Azhar tertangguh. Saya pun batalkan. Jadi saya alih pandangan. Saya alih pandangan macam mana? Saya ambil lah peperiksaan si HSC. Masa itu peperiksaan sijil tinggi pelajaran tidak ada lagi. Belum diadakan di Malaysia. Yang ada ialah peperiksaan HSC. Jadi tahun 68 saya daftar diri masuk untuk peperiksaan HSC tingkatan 6. Saya tak masuk pun mana-mana kelas malam. Cuma saya ada koresponden Federal College. Itu pun saya tak baca sangat. Ada yang tak buka pun sampul-sampul tu. Tapi entah macam mana tuan-tuan, saya periksa tahun 68 HSC itu. Awal 69 keputusan keluar, saya pun terperanjat. Akhirnya saya diterima masuk ke Universiti Malaya, mendaftar jadi student di Universiti Malaya 5 hari bulan Mei, 13 hari bulan Mei huru hara. Coba bayangkan tuan-tuan, akademik itu bukan aliran saya aliran agama, belajar bahasa Arab di Kuliah Islam. Tapi saya masuk HSC, boleh lulus dan diterima masuk Universiti Malaya. Masa itu satu-satunya universiti ialah Universiti Malaya di Indonesia. Jadi saya fikir-fikir balik, semuanya itu adalah kerana keberkatan daripada selawat Nabi. Bila berlaku 13 Mei, Universiti Malaya cuti 3 bulan, saya pun duduk di kampung. Ketika itu tuan-tuan, saya tahu Qadhi Maksah ni yang sudah bersara, dia duduk di sawah dia. Di mana? Di Sungai Sarang Buaya Muar. Saya pergi jumpa dia di sawah. Coba bayangkan tahun 50-an saya dapat amalan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad daripada kawan yang menemui Qadhi Maksah. Tapi tahun 69 saya dapat penyumpul. Saya minta amalan daripada Qadhi Maksah ni yang sudah tua. Dia pun ajar selawat Nabi ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia ceritakan kelebihannya macam-macam. Yang tak perlulah saya nak terangkan, tapi sangat banyak diterangkan kelebihannya. Antaranya apa? Kalau nanti perang, bom meledak di sebelah awak, kalau awak dapat keberkatan selawat Nabi ini, insya-Allah awak selamat. Itu antara cakap dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Qadhi Maksah ni memang hebat orangnya. Tak seperti orang Melayu, tak seperti orang Jawa. Pasal apa? Rupanya macam ada kearab-araban, tapi mata dia tuan-tuan biru. Biru mata tu mengalahkan biru mata orang putih. Biru betul dan terang, dan kita tak boleh pandang mata dia. Itu kehebatan Qadhi Maksah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, untuk pagi ini bacalah selawat Nabi banyak-banyak. Kalau boleh yang ada 3 sebutan. Pertama salli, kedua salim, ketiga barik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada 3 ya. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, salli, berilah selawat, wa sallim, berilah salam, wa barik, berilah keberkatan ala Muhammad, ke atas Nabi Muhammad. Kalau kita sebut ala Sayyidina Muhammad lagi bagus ya. Wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Muhammad.